Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Muslimin umat Rasulullah yang dikasihi sekalian, para penonton kisah hidup akhir zaman. Selamat datang ke episod yang ke-33. Kisah hidup akhir zaman bercakap tentang tanda-tanda kecil kiamat dan juga tanda-tanda besar kiamat. Bumi dan alam keseluruhannya akan hancur, menemui ajal. Bila? Tiada seorang pun yang tahu. Cuma ada tanda-tandanya yang sangat jelas. Apa tanda-tanda bumi dan keseluruhan alam ni akan hancur, Ustaz? Jawapan dia, tanda kiamat yang telah disenaraipanjangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini, untuk episod kali ini, kita akan tengok tanda kiamat yang ke-50, tanda kecil kiamat. Iaitu, Nabi sebut satu orang di akhir zaman nanti. Petangnya Islam, esok pagi kafir. Paginya Islam, petang itu menjadi kafir semula. Dan dalam hadis yang Nabi nak cerita tentang tanda kiamat yang ke-50 ni, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni menakutkan. Sebab apa? Sebab Nabi kata akan sampai satu masa dekat dengan kiamat. Sebelum tanda kiamat besar, tuan-tuan, ingat, ni zaman dia. Zaman yang sudah berlaku tanda-tanda kecil dengan banyak. Ini zaman dia. Tanda kecil yang saya sebutkan ini sedang berlaku dan akan terus berlaku. Apa dia? Nabi kata, badiru bil a'mal. Bersegera buat baik, Nabi kata. Buat baik cepat, jangan tangguh. Lah boleh main Jumaat, tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan boleh keluar zakat fitrah tak lah ni tiap-tiap tahun? Boleh. Tuan-tuan boleh buat umrah tak sekarang ni? Ada orang setahun sekali buat umrah? Boleh. Walillahil hamd. Lah kita duduk boleh buat korban tak, tuan-tuan? Tahun lepas, 2 tahun lepas, 10 tahun lepas? Boleh. Sampai tahun lepas kita masih boleh buat korban. Masjid-masjid dia boleh buat semayang? Boleh, alhamdulillah. Badiru bil a'mal. Nabi kata cepat. Semayang cepat, ibadah cepat, buat baik cepat. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Sebelum mai satu masa, kalian tak sempat untuk buat benda baik. Sebab kalian akan diuji dengan pelbagai ujian waktu tu. Sampai waktu itu, ketika itu, suasana menjadi seperti gelap gelita. Nabi buat analogi malam yang gelap gelita, tuan-tuan tak tahu jalan nak pergi ke mana. Bulan pun tahya, bulan pun tak ada. Malam gelap gelita, kelam kelumit. Malam yang gelap gelita, tidak ada satu cahaya pun. Tuan-tuan nak pergi kanan pun tak tahu ada apa. Tuan-tuan nak pergi depan tak tahu ada apa. Tuan-tuan nak patah pergi belakang tak tahu ada apa. Keadaan itu akan berlaku. Suasana dan keadaan itu akan berlaku. Semua orang akan duduk diam. Ataupun semua orang akan, kalau tak duduk diam pun orang tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pergi ke mana. Tak ada arah tuju. Antara yang ulama sebut, gelap gelita ni sampai tak ada panduan. Yang mana satu betul, yang mana satu tak betul. Tak boleh beza. Sehingga para ulama hairan, terpinga-pinga dengan keadaan yang berlaku. Ulama sendiri
terpinga-pinga dengan keadaan yang berlaku. Hak mana satu ni? Susah nak menentukan kebenaran. Boleh dapat ulama-ulama yang rabbani, yang salihun, boleh dapat kebenaran. Tu pun susah, samar-samar baru tahu hak ni. Apatah lagi orang biasa macam saya dan kita semua. Sebab tu Nabi kata badiru bil a'mal. Nabi kata buat cepat-cepat. Baca Quran sungguh-sungguh. Bersedekahlah sungguh-sungguh. Solatlah bersungguh-sungguh. Ada duit jangan tangguh pi haji. Ada duit jangan tangguh bayar zakat. Sebelum sampai satu masa nanti, kita tak boleh nak buat ibadat, tak boleh nak buat kebaikan, kerana keadaan ketika itu sudah menjadi gelap gelita. Dia bukan gelap, sebenarnya dia bukan cahaya matahari ada, cuma Nabi buat analogi. Keadaan itu dia ada siang, ada malam, ada petang, ada setengah hari apa semua. Cuma waktu itu keadaan menjadi begitu, suasana menjadi begitu kelam kelibut, begitu terganggu suasana ketika itu, manusia tak boleh melihat lagi kebenaran, bertindih-tindih dengan kebatilan. Dia ni mengaku Islam, dia lawan dengan syariat. Dia kata dia sayang Islam. Dia ni bela Islam dan dia pun kata dia sayang Islam. Dia ni nama Ismail, dia lawan dengan syariat. Dia ni nama Ahmad, dia bela Islam, dia bela syariat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kata antara keadaan suasana bahawa fitnah memenuhi, ujian memenuhi ruang muka bumi Allah ketika itu ialah pada yusbihur rajulu mu'minan, pagi itu dia Islam, dia orang Islam, pagi itu dia Islam. Yumsi kafiran, pada malamnya, petangnya dia sudah kafir. Petang dia sudah kafir. Pagi masih Islam, petang dia sudah keluar Islam. Ataupun petang tu masih Islam, esok pagi dia sudah bertukar, dia sudah buang agamanya. Nabi kata yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Satu orang menjual agamanya dengan harga yang begitu murah untuk mendapatkan dunia. Untuk dapatkan pangkat dunia, dia jual agama dia. Untuk dapatkan kemewahan dunia, dia jual agama dia. Untuk dapatkan kedudukan dunia dan kemasyhuran, dia jual agama dia. Ini akan berlaku. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Dan wahai pesuruh Allah, benda ini telah pun berlaku dan kami telah pun saksikan. Kita pohon kepada Allah SWT untuk menjaga iman kita. Kita minta dengan Allah bersungguh-sungguh, wahai Allah, peliharalah iman kami dan iman ahli keluarga kami, dan agar tidak diubah daripada Islam kepada bukan Islam, agar engkau tetapkan iman kami selama-lamanya sehingga kami masuk ke dalam syurgamu muslimina mu'minina hunafa insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.